Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu II, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Hadir mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Anwar bin Rapai, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, mewakili Yang Berhormat Datuk Roland Sagah Wee In, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Sarawak. Dif-Dif Kenamaan, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, warga pendidikan Sarawak dan tuan-puan yang dihormati. Selamat datang ke majlis
Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak tahun 2023. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di Dewan yang serba indah ini bagi majlis yang sungguh besar maknanya kepada kita. Dan untuk makluman para hadirin, majlis yang menghimpunkan para ilmuwan dan warga pendidikan seluruh Sarawak ini membawa konsep untuk membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesion keguruan berteraskan falsafah pendidikan guru untuk pembinaan negara bangsa. Hadirin yang dimuliakan, sebagai pembuka tirai pada hari ini, majlis diteruskan dengan mempersembahkan tarian Ngajak Niti Capak oleh kumpulan Pegari Rajang yang dibimbing oleh Encik Ngabong Anak Katoy dari IPG Kampus Rajang. Dipersilakan. Demikianlah tadi persembahan yang sangat menarik, syarat dengan falsafah kehidupan di sebalik gerak tari seiring dengan paluan gendang cerminan citra masyarakat yang diwarisi zaman berzaman. Dan untuk makluman, paluan gendang yang mengiringi tarian itu tadi disampaikan oleh kumpulan Terantang Rajang juga dari IPG Kampus Rajang. Majlis merakamkan. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Hussein bin Mahrim, Ketua Perolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mudabbir al-amr, Tuhan yang mentadbir segala urusan, kalimah puji dan syukur kami ungkapkan atas nikmat usia yang Engkau pinjamkan dapat kami meneruskan urusan kehidupan untuk hari ini serta hari-hari depan. Justru kami rafakkan tangan kami dengan penuh rasa kehambaan, memohon redha-Mu dengan penuh pengharapan agar majlis anugerah tokoh kepimpinan pendidikan
dan tokoh guru Sarawak tahun 2023 dilimpahi suluh hikmah dan sinar keberkatan, dinaungi rahmah dan juga keselamatan, dihindari daripada segala musibah dan kemudaratan. Allahumma yasir kul yasir. Naungilah keluarga besar Jabatan Pendidikan dengan naungan rahmah-Mu ilahi. Pandulah kami sekalian warganya dengan panduan Rabbani. Permudahkan setiap tindakan agar urusan kami mencurah khidmat parti dengan penuh integriti, bahu-membahu, menyemai subur budaya kerja berkualiti. Pahit sama ditelan, manis sama dinikmati. Ya Allah, Tuhan penguasa langit dan bumi, jadikanlah kami guru-guru yang berjiwa insani. Ilmunya ibarat lautan, dirinya ibarat mentari, memberi tanpa diminta. Berbakti dan mengharap dipuji, cekal menempuh ujian walau ribut badai menghujani. Ikhlas mendidik dan membina generasi madani ke arah karamatul insan yang Engkau redai. Pada hari ini, kami sekalian para pendidik berhimpun bagi menyatakan pengiktirafan dan penghargaan kepada yang berjasa dalam dunia pendidikan. Kami juga bertemu, berukhuwah, bermusyawarah, mencari solusi terbaik demi meningkatkan kualiti pendidikan. Dengan restu-Mu ya Allah yang Maha Khaliq, perkenankanlah cita-cita kami untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, memenuhi nilai-nilai manusiawi yang terdidik. Allahumma ya sami'ud du'a, hanya padamu kami sandarkan segala doa dan harapan. Semoga diterima segala kebajikan, dikurniakan kekuatan juga kesihatan, agar mampu kami meneruskan mujahadah memikul visi dan misi Kementerian Pendidikan. Rezekikanlah kami sebaik-baik pandangan dan buah fikiran. Suburkanlah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Ampunkanlah setiap dosa dan keterlanjuran, agar setiap gerak kerja dan tindakan kami sentiasa seiringan. Allahumma ya anta awal wa antal akhir. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Haji Hussein bin Mahrib atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Begitu jugalah dengan pelaksanaan Majlis Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak tahun 2023. Lantaran itu, majlis kita diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Sarawak. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawakku sayang, salam segulai sejalai, dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang fly. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu. 2. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak.
mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Yang Berhormat Datuk Dr. Anwar bin Rapai, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, mewakili Yang Berhormat Datuk Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Div-Div Kenamaan, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, warga pendidikan Sarawak, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah, marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berada bersama-sama di dalam majlis ilmu dan penyampaian anugerah Pendidikan Sarawak tahun 2023 yang dikelolakan secara berkolaboratif gabungan mantaf 3 buah PPD, iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Sarike, Pejabat Pendidikan Daerah Meradong dan Pejabat Pendidikan Daerah Julau. Kita bagi tepukan kepada ketiga PPD ini. Terlebih dahulu, izinkan saya mewakili seluruh warga pendidik di negeri Sarawak ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Uga Embas, Timbalan Premier Sarawak, mewakili Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ke majlis pada hari ini. Kesudian Yang Berhormat Datuk Amar hadir dan menyantuni warga pendidik negeri Sarawak pada majlis pada hari ini merupakan petanda yang amat jelas akan keprihatinan Kerajaan Negeri Sarawak terhadap kepentingan serta peranan bidang pendidikan kepada kemajuan masa depan negeri Sarawak ke arah Sarawak Maju tahun 2030. Peranan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dalam pendidikan amat penting dalam memastikan pembangunan dan kemajuan sistem pendidikan di negeri ini. Bantuan dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan prasarana sekolah membantu menyediakan kemudahan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Walaupun masih banyak yang perlu ditangani, namun saya yakin dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak yang amat padu akan mampu melonjakkan lagi pencapaian pendidikan di negeri yang kita kasihi ini. Selain daripada aspek penyediaan prasarana dan infrastruktur, Kerajaan Negeri juga banyak menyumbang peruntukan untuk latihan dan pembangunan profesionalisme guru yang berkualiti selari dengan keperluan ke arah Sarawak Maju tahun 2030. Yang Berhormat Datuk Amar, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Saya mewakili seluruh kepimpinan di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua warga guru di negeri Sarawak. Jasa dan pengorbanan guru amat kita hargai walau di mana jua guru berada. Seharusnya ucapan keramat ini menjengah masuk ke lubuk hati bukan sahaja kepada setiap warga pendidik, malah seluruh anggota masyarakat. Terima kasih cikgu. Sejarah telah membuktikan bahawa kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada kecemerlangan rakyatnya. Insan yang berperanan besar mewujudkan kegemilangan tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah seorang guru. Dalam erti kata lain, tidak akan adanya seorang doktor, jurutera, saintis, profesor, menteri, ahli korporat dan sebagainya tanpa adanya didikan awal yang bermula dari seorang yang bergelar guru, yang mengajar, tulis dan baca. Yang Berhormat Datuk Amar, hadirin hadirat sekalian, tema Guru Insani Pemangkin Generasi Madani dipilih sebagai tema sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan pada tahun ini.
Sambutan ini telah diadakan pada 16 Mei yang lalu di Negeri Melaka. Tema ini menuntut agar guru sebagai pendidik bertanggungjawab sepenuhnya bukan sekadar memberi tunjuk ajar kepada anak murid tetapi juga bagi memelihara martabat kedudukan dan kemuliaan profesion yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Guru insani, pemangkin generasi madani adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan perkembangan murid secara holistik, baik dari segi akademik, moral, sosial dan spiritual. Istilah insani berasal dari perkataan dalam bahasa Arab yang bererti manusia, sementara generasi madani merujuk kepada generasi yang memiliki karakteristik madaniyah atau kewarganegaraan yang baik. Pendekatan pendidikan dalam konsep guru insani tidak hanya berfokus kepada pemindahan pengetahuan tetapi juga pada pembentukan karakter, kepribadian dan sikap murid. Guru insani berperanan sebagai teladan yang menginspirasi murid untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Antara aspek penting dalam konsep pendidikan guru insani ini ialah yang pertama, akhlak dan pendidikan moral. Guru insani bertanggungjawab dalam membentuk karakter murid, mengajarkan nilai-nilai etika, integriti serta mengembangkan kesedaran sosial dan empati terhadap sesama manusia. Kedua, pendidikan agama dan spiritual. Selain pembelajaran akademik, murid juga diajarkan nilai-nilai keagamaan, mengembangkan kesedaran spiritual dan meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Murid diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajipan sebagai warga negara yang baik, serta diberi kesempatan untuk bergiat aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Keempat, pembelajaran yang berpusatkan murid. Guru insani menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap murid dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pendidikan disesuaikan dengan keperluan murid dan minat murid. Kelima, pembelajaran melalui disiplin. Guru insani menyediakan pembelajaran yang mengintegrasikan pelbagai bidang pembelajaran sehingga murid dapat melihat hubungan di antara bahan pengajaran dengan dunia yang nyata. Sesungguhnya, guru perlu jujur dan amanah, mempunyai jati diri dan sentiasa meneroka potensi diri. Guru juga perlu memiliki semangat yang tinggi dan komitmen yang padu untuk mendidik, bukan hanya kerana ia adalah satu tuntutan kerja, tetapi lebih kepada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sebati dengan naluri dan jiwa untuk mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Oleh itu, guru sebagai pemangkin berperanan untuk memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh dan berkeyakinan tinggi, berlandaskan prinsip rukun negara serta nilai-nilai murni dalam kehidupan. Seorang guru insani dilihat bukan sahaja mampu memikul tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu kepada anak muridnya, bahkan lebih penting mampu menjadi pendidik yang dapat mencorakkan pribadi murid ke arah keseimbangan duniawi dan ukhrawi untuk membina negara madani. Peranan guru sebagai pendidik yang paling penting ialah sebagai penggerak utama dalam pembinaan murid yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk membentuk kemuliaan insan atau karamah insaniah dan menghargai nilai kemakmuran seperti yang dinyatakan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Guru bertanggungjawab sebagai pemacu dalam pembinaan generasi berpribadi mulia, mampan dan berdaya cipta bagi melahirkan masyarakat yang terkehadapan dari segi pemikiran dan kerohanian tanpa mengabaikan pencapaian kebendaan. Yang berhormat Datuk Amar, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Dalam memenuhi kehendak perubahan dalam pendidikan negara, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah merangka Pelan Strategik Organisasi tahun 23-2025. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah menggariskan 7 fokus strategik bagi mencapai matlamat
kemenjadian murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran, membudayakan nilai murni serta bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara melalui sekolah yang berkualiti. 7 fokus utama adalah untuk memantapkan kualiti kepimpinan dan pengurusan di pelbagai peringkat, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru, dan memaksimumkan pembelajaran murid agar mereka lebih berdikari dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak juga memberikan penekanan terhadap usaha membentuk syakhsiah dan disiplin murid berteraskan nilai murni, memperkembangkan bakat murid secara holistik, mengukuhkan jalinan serta pelibatan ibu bapa, komuniti dan agensi luar, serta sentiasa berusaha meningkatkan kualiti prasarana dan infrastruktur di semua 1,460 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri Sarawak dan 30 PPD yang kita ada. Komitmen Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melalui Plan Strategik Organisasi tahun 2023 sehingga 2025 adalah untuk meningkatkan pelibatan murid dalam STEM dan TVET. Pelaksanaan Dual Language Program atau DLP yang telah diperkenalkan pada tahun 2017 merupakan satu usaha ke arah menyediakan generasi masa depan di negeri Sarawak untuk bersaing dalam pasaran global. Dalam menyokong usaha ini, kita juga amat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak. Justru melalui anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan satu inisiatif #62 pelibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta atau PIBKS. PIBKS ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara ibu bapa, komuniti, sekolah dan pihak swasta secara meluas bagi memastikan visi Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan sekolah berkualiti dan kemenjadian murid tercapai selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Atas kesedaran ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Focal Person PIBKS bagi menyokong inisiatif #62 ini. Untuk makluman yang berhormat Datuk Amar dan tuan-tuan sekalian, pelantikan Focal Person kumpulan penggerak ibu bapa dan komuniti negeri ini adalah berdasarkan komitmen Focal Person dalam penyebaran dan penataran maklumat berkaitan dengan PIBKS di peringkat pejabat pendidikan daerah dan sekolah. Seramai 30 orang Focal Person dan seorang Focal Person peringkat negeri telah dilantik untuk membantu negeri Sarawak secara sukarela tanpa apa-apa imbuhan. Yang berhormat Datuk Amar, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, dalam usaha untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak murid kita, khasnya di negeri ini, kita ketahui bahawa kita tidak terlepas dari berhadapan dengan krisis, pelbagai cabaran dan krisis, termasuklah krisis moral, yang bukan sahaja dihadapi di negara kita, malahan dihadapi di seluruh dunia dan telah menjadi isu global. Oleh demikian, gejala kemerosotan nilai moral dan saksiah generasi muda ketika ini yang dikenali sebagai generasi X, Y atau generasi milenial dan generasi Z, dan kita sekarang ada generasi Alpha, perlu ditangani dengan bijak. Kita sebagai masyarakat amnya dan guru khasnya perlu bersedia berhadapan dengan generasi seperti ini dari semua aspek, kerana generasi ini mempunyai keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu tujuan, harapan atau cita-cita serta berpandangan jauh. Jika isu ini tidak ditangani segera dengan penuh hati-hati, maka tidak mustahil kita akan menuju kepada lahirnya sebuah bangsa yang dinamakan sebagai generasi yang hilang atau the loss of generation. Sesungguhnya guru kita semua tiada pilihan, melainkan perlu kembali menghayati falsafah pendidikan guru sebagai asas membina pendidikan negara dalam hasrat untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Anak murid pada hari ini
merupakan generasi yang amat memerlukan perhatian, cinta dan kasih sayang daripada seorang insan yang bernama guru yang mendidik mereka. Oleh itu, guru mesti mempunyai sifat kasih sayang kepada anak muridnya. Dengan sifat kasih ini, guru lebih mudah mendekati anak muridnya dan secara tidak langsung anak murid dapat meluahkan apa jua masalah yang membelenggu mereka. Sifat ini akan dapat menerbitkan rasa percaya atau trust dan perlu kepada bimbingan dan tunjuk ajar guru. Suasana mesra dan rasa selamat yang wujud di antara murid dan guru akan memudahkan lagi proses pentarbiahan dan pembentukan pribadi yang mulia. Justru hasrat yang tersirat yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru perlu benar-benar difahami dan dihayati oleh setiap guru dan perlu dirangkul bersama-sama dalam konteks karamah insaniah, iaitu konsep manusiawi yang berkehendakkan agar setiap anak murid yang dilahirkan itu bukan saja cerdik intelektualnya, malah mempunyai perasaan empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Maka barulah dapat direalisasikan aspirasi murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Yang berhormat Datuk Amar, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, guru merupakan tunjang utama dalam memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang sewajarnya. Bermula dari peringkat prasekolah sehingga lepasan menengah. Peranan dan sumbangan para guru amat penting dan bermakna dalam memastikan generasi baharu yang lahir dapat memenuhi segala ruang dan peluang yang ada sekaligus menepani apa jua cabaran yang datang. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru di mana saja mereka menabur bakti di bumi kenyalang yang bertuah ini. Membangkitkan roh dan jiwa seorang guru adalah sumber dan kunci utama dalam proses keberhasilan pendidikan. Guru memikul amanah yang begitu mulia dan penuh tanggungjawab. Di tangan seorang guru akan lahirlah generasi yang berupaya menebarkan cahaya kebaikan di tengah masyarakat. Justru jadikan proses pengajaran sebagai tugas yang mulia dalam menanamkan nilai-nilai iman, adab dan akhlak kepada setiap anak murid. Teruslah bersabar dalam mendidik generasi ini. Bangkitlah roh, jiwa dan semangat dalam mendidik generasi ini. Yang berhormat Datuk Amar dan hadirin hadirat sekalian, dalam majlis ini kita akan menyampaikan dua anugerah utama, yaitu tokoh kepimpinan pendidikan dan tokoh guru peringkat negeri Sarawak sebagai kemuncak tanda penghargaan dan pengiktirafan atas jasa bakti serta sumbangan murni mereka. Syabas dan tahniah diucapkan. Akhir kata, saya menyeru kepada semua pihak yang berkepentingan agar terus memberi sokongan dan bantuan kepada para guru dan sekolah, sama ada dari segi memberikan pandangan, memberikan pendapat, kalau boleh juga memberikan pendapatan, kemahiran mahupun keuangan untuk melonjakkan prestasi pendidikan anak-anak kita ke arah tahap yang lebih baik dan lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati, majlis kita pada pagi ini diteruskan dengan perasmian Majlis Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak bagi tahun 2023 oleh Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Embas, Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baharu II, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Embas untuk menyampaikan amanah dan seterusnya menyempurnakan simbolik perasmian. Dengan penuh hormatnya dipersilakan.
Terima kasih dari pengacara majlis yang berhormat Datuk Dr. Anwar bin Rafi, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, mewakili yang berhormat Datuk Roland Sagah Win, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Azia bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, ahli-ahli yang berhormat teman-teman menteri, ahli Parlimen, ahli DUN, ketua-ketua jabatan, warga pendidikan Sarawak, tuan-tuan dan perempuan saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang, salam Malaysia Madani. First of all, I'd like to convey Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zuhari, Tun Abang Haji Openg, apology for not being able to be with all of you here this morning. He requested me to represent him, and the following is the text of his speech. But before that, on behalf of all the Yang Berhormat present here today, we would like to convey our heartiest congratulations to semua keluarga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak atas kecemerlangan keputusan SPM 2022 ini. Kita berharap tahun depan kita akan capai yang lebih baik. Here is the text of Yang Amat Berhormat Premier. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana mengundang saya ke majlis yang gemilang ini. Justru dengan kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah kerana dengan keizinannya kita diberi peluang untuk hadir ke majlis ini dan memberikan pengiktirafan terhadap jasa dan pengorbanan guru. Terima kasih kepada semua warga guru yang sentiasa komited menyumbang khidmat bakti demi memastikan pendidikan anak bangsa terus berlangsung dengan mampan dan jayanya walaupun diuji dengan pelbagai cabaran. Guru insani pemangkin generasi Madani. Tuan-tuan sekalian, tema Guru insani pemangkin generasi Madani amat bertetapan dengan usaha pihak kerajaan untuk memberi penekanan dalam memperteguhkan peradaban bangsa melalui pendidikan. Tema ini membawa pengertian yang cukup signifikan kerana guru merupakan nadi dalam sistem pendidikan negara. Dalam konteks Sarawak, pemilihan tema tersebut amat bersesuaian dengan tugas dan peranan guru untuk memastikan pembentukan jati diri murid yang kokoh dan keyakinan tinggi di samping mewujudkan kepercayaan dan sentiasa memberi inspirasi kepada mereka untuk menjadi seorang insan yang mulia. Sememangnya guru memegang amanah besar bagi melahirkan generasi masa hadapan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kelurahan adab sopan, kemantapan, integriti dan keunggulan sosial diri. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, peranan para guru juga adalah untuk membimbing dan membentuk kemanjadian anak-anak murid secara lebih holistik dan bersepadu, selari dengan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pembentukan generasi muda yang berilmu, berpengetahuan, berkemahiran, berketerampilan,
memilik jati diri sebagai warga negara Malaysia dan sasiah yang mulia merupakan aspirasi negara yang perlu diperjuangkan bagi memastikan pembangunan negara yang lestari. Matlamat Pembangunan Mampan Sarawak 2030. Tuan-tuan dan puan-puan yang Muhammad Datuk sekalian, guru merupakan penggerak utama dalam pembangunan modal insan yang menjurus kepada anak pada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial agar seiring dengan keperluan terkini Sarawak yang menyediakan ruang dan juga peluang kepada anak-anak didik di sekolah-sekolah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi yang sedia ada di Sarawak, sama ada universiti atau kolej di bawah Yayasan Sarawak khususnya. Kerajaan Sarawak sangat memahami bahawa kekuatan sumber manusia merupakan elemen penting untuk menjadikan kuasa ekonomi. Impian Sarawak ini haruslah disokong dengan modal insan yang terlatih dengan sistem pendidikan yang bertaraf dunia, kerana kekayaan sumber asli sahaja bukan jaminan. Kerajaan Sarawak sesungguhnya sangat komited ke arah melahirkan modal insan yang disesuaikan dengan keperluan negeri, dengan keperluan wilayah dan bertaraf global. Saya yakin dan percaya dengan usaha kita di semua peringkat, kita dapat jadikan anak didik khususnya di Sarawak ini sebagai insan yang cemerlang dan berkualiti serta setanding dengan bangsa lain di seluruh pelosok dunia. Justru marilah kita sama-sama terus mengorak langkah untuk bersedia menerima perubahan dan terus memperkukuhkan kecekapan masing-masing demi pembangunan pendidikan di wilayah Sarawak tercinta ini. Apa yang tuan-tuan usahakan kini sesungguhnya akan memberi kesan dalam usaha melahirkan generasi yang berupaya bersaing di peringkat wilayah, negara dan seterusnya di peringkat dunia. Keperluan peningkatan kemahiran guru berdepan dengan IR 4.0. Tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk yang berhormat sekalian, tuntutan untuk menjadi pesaing global itu sangat mencabar dan keperluannya sangat tinggi. Oleh itu, visi, misi, profesionalisme, kreativiti, inovasi dan keterampilan para guru amat penting sebagai tunjang untuk merealisasikan impian ini. Para guru perlu melengkapkan diri supaya dapat memudah cara pembelajaran para murid dengan pemahaman dan kesedaran tentang ilmu serta maklumat yang relevan dalam zaman mereka. Justru rakyat di wilayah ini perlu dilengkapkan dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran seiring era digital dan revolusi industri 4.0. Ini adalah sebagai persiapan mencapai sasaran negeri wilayah maju menjelang 2030. Era industri 4.0 kini amat memerlukan golongan pekerja yang memiliki pelbagai kemahiran teknologi dalam meningkatkan kecekapan kerja. Dengan ini, Sarawak memerlukan keupayaan guru bagi mengangkat martabat dan menggerakkan negeri dengan 2.8 juta penduduk ini maju menjelang 2030. Sokongan kerajaan negeri terhadap pendidikan Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat datuk-datuk sekalian, sehingga kini kerajaan Sarawak sentiasa memberi komitmen
secara serius dan bersungguh-sungguh dalam memastikan pembangunan modal insan. Ini adalah merupakan sebahagian daripada inisiatif Kerajaan Sarawak untuk berada seiring dengan atau lebih ke hadapan daripada negeri-negeri lain. Inilah sebabnya Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak telah diberi tanggungjawab melaksanakan dasar untuk melengkapi usaha-usaha kerajaan persekutuan. Kerajaan Sarawak komited untuk melakukan semua perkara ini untuk menambah baik pembangunan pendidikan di Sarawak agar bidang pendidikan di Sarawak terus dinamik. Dari segi pendidikan dan modal insan, Sarawak berhasrat untuk memastikan pendidikan berkualiti yang boleh diakses oleh semua rakyat tanpa mengira siapa mereka. Di samping itu, Kerajaan Sarawak juga komited untuk membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan yang berdaya saing di peringkat global menjelang 2030. Kita mensasarkan Sarawak mempunyai persekitaran kerja yang berkualiti untuk memacu wawasan Sarawak dan cemerlang di peringkat global. Perkembangan inovasi dan teknologi juga perlu diberi perhatian yang serius kerana kedua-duanya memainkan peranan yang penting untuk menerajui pembangunan ekonomi yang mampan ke arah Sarawak yang makmur dan progresif selaras dengan IR 4.0 seperti yang saya telah nyatakan di awal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat dan datuk sekalian, saya percaya Pelan Pembangunan Strategik Pasal COVID-19 2030 atau PCDS 2030 tidak akan berjaya dilaksanakan dan mencapai matlamatnya jika tidak disertai dengan pelan pembangunan modal insan dan pembangunan kemahiran yang berstruktur untuk memenuhi keperluan ekonomi baru. Saya amat yakin masa depan ekonomi Sarawak yang mampan bergantung penuh kepada keupayaan negeri ini untuk membangunkan sumber-sumber yang ada dengan mengambil kira kepentingan alam sekitar, kelestarian sumber dan tabi urus yang baik untuk menepati keperluan prinsip ESG atau Environmental, Social and Corporate Governance. Saya amat berharap para guru kita yang bijaksana akan terus membantu untuk menerapkan nilai-nilai yang sejajar dengan prinsip ESG supaya masyarakat keseluruhannya lebih peka terhadap permasalahan alam sekitar, khususnya mengenai perubahan iklim dunia dan langkah menangani. Saya berasa berbangga untuk menyatakan bahawa Sarawak lebih ke hadapan di rantau ini dalam usaha memainkan peranan bersama masyarakat global untuk menangani perubahan iklim dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat dan datuk sekalian, ini terbukti dengan inisiatif-inisiatif seperti melaksanakan transisi kepada bahan bakar tanpa emisi, iaitu hidrogen, carbon capture dan pengeluaran minyak daripada alge untuk industri penerbangan. Semua untuk tujuan mensifarkan pengeluaran karbon ke udara. Saya yakin para guru sekalian untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak murid supaya lebih peka dan bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar amat sejajar dengan tuntutan masyarakat madani. Marilah kita bersama-sama berusaha ke arah membentuk generasi madani berdasarkan acuan kita sendiri di Sarawak yang tercinta ini. Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat seluruh warga pendidik untuk terus berusaha dalam mencapai kecemerlangan.
Kepada yang akan dianugerah sebagai tokoh guru dan tokoh kepimpinan pendidikan Sarawak, saya ucapkan tahniah. Semoga segala sumbangan yang dicurahkan kepada perkembangan pendidikan di Sarawak diberi ganjaran oleh Tuhan Yang Maha Esa di samping anugerah yang diterima sebentar nanti. Tidaklah gaharu dibuat arang, kayu berharga tinggi nilainya. Tidaklah guru dilupa orang, bagai mutiara indah kilauannya. Dengan kata-kata demikian, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak 2023. Sekian, terima kasih. Marilah kita sama-sama memberikan tumpuan kepada proses penyempurnaan simbolitasnya.
Demikianlah tadi montas yang menonjolkan pemartabatan profesion keguruan di mata dunia. Majlis merakamkan. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, kehangatan majlis pada pagi ini diteruskan dengan persembahan tarian etnik Unity in Diversity oleh kumpulan Rajang Dancer dari IPG Kampus Rajang yang dibimbing oleh Puan Dayang Madini binti Awang Jemat. Dengan ini dipersilakan. Bang bawa laki tu yang galau lancur, cenah berdengki anak nelak. Babat piboy laki tu yang cadang natoi, cadang natoi payun pamanelan nelak. Di kami tuapai ngalu bala kita datai yuku mengawa kami besai maju ke bain datang Ketumbai tera tunane dia, nomor sungai karang, membesar ulek ikan. Ketumbai tera tunane dia, ulek ikan serada, sarayan mesbara. Selasi tumbuh di hujung lembah sehijau rumpun silih purut. Selasi tumbuh di hujung lembah sehijau rumpun silih purut. Assalamualaikum ya khalifah, pada sekalian kami menurut. Assalamualaikum ya khalifah, pada sekalian kami menurut. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum.
Demikianlah tadi persembahan unik dan mengagumkan yang disulami konsep perpaduan dan kesatuan manifestasi realiti hidup masyarakat di Malaysia. Majlis merakamkan. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, kemeriahan majlis pada pagi ini diteruskan dengan acara yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga pendidikan negeri Sarawak, yaitu tayangan video Tokoh Pendidikan Negeri Sarawak bagi tahun 2023. Dengan ini dipersembahkan Tokoh Kepimpinan Pendidikan Negeri Sarawak tahun 2023. Tuan Haji Abang Mak Ali bin Abang Mas Agus merupakan anak jati kelahiran kampung Jalan Abang Ali, Bintangor, Sarike. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Abang Amin, Bintangor, peringkat menengah di Sekolah Tun Perak Jasin Melaka dan Sekolah Shah Alam Kuala Lumpur. Kemudiannya melanjutkan pengajian ke Universiti Melaya dalam bidang ijazah sarjana muda sains dan pendidikan. Pada tahun 1997, beliau telah melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana sains pembangunan sumber manusia. Kerjaya beliau sebagai seorang pendidik bermula pada 17 Mei 1984 apabila beliau ditempatkan di SMK Datuk Patinggi Kedit, Betong dan seterusnya di SMK Meradung, Bintangor. Jadi saya dulu semasa kecil cita-cita memang nak jadi doktor. Namun dalam perjalanan persekolahan dari sekolah rendah masuk ke sekolah menengah dan seterusnya hingga ke universiti. Jadi pada masa itu sudah baru saya nampak bahawa laluan untuk menjadi seorang doktor itu sebenarnya payah saya capai pada masa itulah. Jadi pilihan yang lain adalah kepada jurusan sains dengan pendidikan. Sumbangan dan bidang pengurusan dan pentadbiran semasa perkhidmatan, beliau banyak terlibat dengan pelbagai aktiviti dan program berkaitan pendidikan sama ada di peringkat pengurusan tertinggi di kementerian maupun di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Sebagai seorang pemimpin, prinsip yang saya pegang ialah memberi penekanan kepada unsur kemanusiaan itu. Kita maklum dalam sesebuah generasi yang kita urus, yang kita pimpin, sama ada kecil, besar, di mana peringkat pun sekalipun. Jadi apabila saya mengetuai jabatan tempoh hari, saya melihat ada 3 prinsip yang perlu menjadi fokus lah. Ya, bercakap tentang polisi ataupun dasar ataupun boleh kita katakan style kepimpinan beliau. Beliau menitik beratkan komunikasi. Dan sebuah organisasi atau jabatan yang nak bergerak ke depan, cemerlang, dia memerlukan warga ataupun pegawai yang ada unsur kreativiti dan inovasi. Jadi dia banyaklah prinsip-prinsip kepimpinan ini yang boleh kita pegang, tapi saya melihat 3 perkara itu yang perlu diberi fokus lah. Sepanjang kerjaya sebagai guru dan pemimpin, beliau mempunyai jiwa pendidik yang sangat besar dan sangat prihatin. Sentuhan beliau bukan sahaja dirasai oleh warga guru, staf warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, malah semua murid yang pernah mendapat curahan bakti beliau. Cikgu Tuan Haji Abang Mak Ali merupakan seorang pengarah pendidikan yang mempunyai wawasannya sebagai pengarah pendidikan negeri Sarawak. Saya lihat beliau adalah seorang yang sangat prihatin dengan kaki tangan, orang bawahan, cikgu, murid dan sebagainya. Di samping itu beliau adalah seorang yang saya sebut kental
tahan lasak. Bila tahan lasak lah istilah saya dengan beliau, supaya beliau jangan marah. Saya kata tahan lasak ni tahan pas, kata orang Sarawak. Beliau juga seorang yang aktif dalam pelibatan bersama persatuan-persatuan yang disertainya dan juga pernah memegang pelbagai jawatan dalam persatuan di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mahupun agensi luar dan NGO. Cikgu Tuan Haji Abang Mak Ali ini merupakan seorang pegawai pendidikan yang aktif, bukan hanya di peringkat pendidikan tetapi juga bahkan di peringkat kampung komuniti. Beliau juga seorang yang sungguh aktif dalam penganjuran pelbagai aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan bersama para penduduk masyarakat di Kampung Cemerlang Kuching. Sama ada beliau semasa masih berkhidmat mahupun telah bersara dalam perkhidmatan, dan hubungan beliau dengan penduduk setempat adalah sangat akrab dan amat disenangi penduduk kampung. Sebagai ahli seumur hidup dalam Persatuan Perkembangan Profesional Pendidikan Sarawak, Profes, beliau telah banyak menyumbang dan menggerakkan aktiviti seperti bengkel, seminar, penulisan dan penerbitan buku serta jurnal. Sepanjang tempoh 36 tahun berkhidmat sebagai seorang pendidik, beliau pernah dikurniakan pelbagai anugerah. Antaranya ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan Malaysia, seterusnya Anugerah Pingat Perkhidmatan Bakti, Anugerah Pingat Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Johan Perkhidmatan Cemerlang yang merupakan pingat pentadbiran awam Kerajaan Negeri Sarawak. Kepada rakan-rakan pendidik di luar sana, di mana juga berada dan di peringkat mana sekalipun, pada saya kita teruskanlah. Pendidik ini merupakan profession yang amat mulia, dan teruskan perjuangan sebagai pendidik. Ucapan tahniah dan syabas atas penganugerahan beliau Kerana dipilih sebagai tokoh kepimpinan pendidikan Negeri Sarawak untuk tahun 2023. Dengan ini, kami seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengucapkan syabas dan tahniah atas anugerah tokoh kepimpinan Pendidikan Negeri Sarawak tahun 2023. Terima kasih, Cikgu. Perjalanan ini teruskan perjuangan. Tuan Haji Abang Mat Ali bin Abang Masagus, tahniah diucapkan. Kini, kita teruskan dengan tayangan video Tokoh Guru Sarawak. Dengan ini dipersembahkan. Tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2023. Cikgu Awang Kumarali bin Pengirang Muhammad merupakan anak jati kelahiran Kampung Tengah, Terusan, Lawas. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Datuk Pengiran Muhammad, Terusan, Lawas, manakala peringkat menengah di SMK Lawas dan SMK Limbang, peringkat menengah atas di Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang, Miri. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Sains Malaysia dan sarjana pendidikan Human Resource Development di University of Minnesota, USA. Kerjaya sebagai guru bermula pada tahun 1981 apabila beliau ditempatkan di SMK Datuk Pemaisuri, Miri, dan kemudiannya di SMK Bahasa Malaysia, Seratus. Saya memilih profesion perguruan sebagai kerja saya. Ada beberapa sebab. Pertama ialah kesan pertama saya apabila mula-mula berjumpa dengan cikgu di kampung kami. Sebelum saya sekolah. Pakaian mereka kemas, sentiasa bersereka, pakai sepatu, bawa beg, kemudian dikelilingi pelajar, dan itu adalah satu pemandangan bagi saya, sesuatu yang sangat menarik.
Beliau merupakan seorang guru di bilik darjah yang sangat aktif dalam menghasilkan karya filem yang pernah dipilih untuk mewakili Malaysia di ASEAN Film Festival, Phuket, Thailand. Maka tidak hairanlah para pelajarnya menjadikan beliau sebagai idola dan inspirasi untuk belajar bersungguh-sungguh dan berjaya dalam bidang perfilman. Pengaruh Cikgu Awang Kumarali terhadap diri saya sangat besar. Kerana itu yang saya memilih bidang ni. Dan kerana beliau juga, pengaruh beliau jugalah, makanya saya menjadikan bidang seni itu sebagai satu kerjaya. Walaupun pada masa tu tidak ramai yang menjadikan bidang itu sebagai satu kerjaya. Bukan setakat satu kerjaya, malah juga menyambung pengajian terhadap bidang seni itu. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan seorang guru yang aktif dan mahir dalam pengarahan dan penulisan skrip teater dan telah membawa pelajar-pelajarnya untuk menyertai beberapa pertandingan teater sama ada di peringkat sekolah, daerah, bahagian, negeri dan kebangsaan dengan memperoleh pencapaian yang membanggakan. Saya percaya mesti kata dia tidak kira dia seorang engineer, dia seorang sejarah, dia seorang yang mengajar geografi, dia mengajar sains dan sebagainya. Minat terhadap kesenian ini, keindahan ini, saya rasa adalah pengalaman manusia yang semula jadi. Jadi kalau kita garap semua keindahan ini, kalau kita betul-betul nak membuat persembahan dan sebagainya, saya percaya kita berjaya. Pelajar-pelajar yang pertama kali mengenali lakonan pentas. Pelajar yang pertama kali mengenali teks drama pentas. Pelajar yang pertama kali berada di on stage boleh mewakili negeri Sarawak ke pertandingan tersebut. Itu adalah pengalaman yang paling berharga buat keseluruhan kami pelajar. Dipilih untuk mewakili Sarawak ke pertandingan Pekan Teater Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur tahun 1993. Angkabang.net ini adalah merupakan satu portal yang pertama di Malaysia yang menghubungkan semua guru di Sarawak dari luar bandar dan bandar untuk di dalam satu portal untuk membincangkan tentang pendidikan. Tetapi tujuan utama kita pada waktu itu ialah untuk meningkatkan sains selain daripada meningkatkan mata pelajaran lain. Dan alhamdulillah, ya, hasil daripada portal itu 3% sains telah meningkat di dalam SPM. Beliau seorang yang sangat bergiat aktif dalam pelbagai pertubuhan dan persatuan yang disertainya dengan memegang beberapa jawatan. Sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai pendidik, beliau pernah menerima pelbagai pengiktirafan dan anugerah. Baik, nasihat saya kepada semua guru di Sarawak. Guru hendaklah sentiasa kemaskan diri mereka dengan ilmu-ilmu bantu yang baru, yang terkini. Guru perlu empati. Empati ini ialah ada kasihan belas kepada pelajar. Kalau dia misalnya kata lambat di dalam pelajaran, kita cari sebab dia. Dalam mengajar, seperti saya katakan tadi, cubalah kita jadikan diri kita dengan secara rendah hati sebagai fasilitator. Sepanjang kerjaya sebagai seorang guru yang berjiwa besar dan sungguh berdedikasi semasa bergelar pendidik, sentuhan beliau bukan sahaja dapat dirasai oleh para warga guru, malah semua murid yang pernah mendapat curahan bakti beliau. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan
tahniah kepada Cikgu Awang Kumerali di atas penganugerahan Tokoh Guru Peringkat Negeri Sarawak tahun 2023. Tahniah Cikgu. You deserve it. Maka dengan ini, seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak mengucapkan syabas dan tahniah di atas anugerah Tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2023. Terima kasih Cikgu. Insan hebat yang menerima anugerah Tokoh Guru Sarawak ialah Cikgu Awang Kumerali Pangeran Muhammad. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, demikianlah tadi tayangan video insan yang telah memberi sumbangan dan jasa yang sangat besar impaknya terhadap pendidikan di Sarawak. Dengan ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad untuk menjemput dan mengiringi Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah Anak Embas menyempurnakan penganugerahan Tokoh Kepimpinan Pendidikan dan Tokoh Guru Sarawak. Jemput juga barisan Dif-Dif Kehormat dan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama dalam penyampaian anugerah tersebut. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Tuan Haji Abang Mat Ali bin Abang Masagus, Tokoh Kepimpinan Pendidikan Sarawak untuk menerima anugerah. Dimohon penerima anugerah untuk kekal berada di atas pentas setelah menerima anugerah. Untuk makluman hadirin, menerima loket emas. Sebuah piala, wang tunai berjumlah RM15,000. juga sijil penghargaan.
merakamkan detik-detik manis penganugerahan tokoh kepimpinan pendidikan Sarawak dan tokoh guru Sarawak tahun 2023. Dipersilakan. Sekali lagi tepukan gemuruh kepada tokoh kepimpinan pendidikan dan tokoh guru Sarawak tahun 2023. Hadirin sekalian, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Dato' Ahmad Daula Senggahan Ambas. Dengan ini dipersilakan. Merakamkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Premier Sarawak atas penyampaian anugerah itu tadi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Amar dan tetamu kehormat untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Dengan hormatnya dipersilakan.